Ini bab orang buta menjadi imam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Anas bahawa Nabi SAW telah menggantikan Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam kepada orang ramai, dan dia adalah seorang buta. Babu imamatiz zair. Ini bab orang yang berkunjung, yakni pelawat, menjadi imam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Malik, dari Abu Atiyah maulam minna, kata Budail, beliau berkata, Malik bin Al-Huwairith pernah datang ke musalla kami, fa uqimatis salah, maka diiqamatkan untuk sembahyang. Faqulna lahu, kami pun berkata kepadanya, taqaddam fasalli, tampillah ke hadapan untuk menjadi imam lah. Faqala lana, dia pun berkata, qaddimu rajulan minkum, kemukakan seseorang daripada kamu, yusalli bikum, untuk menjadi imam kepadamu. Nanti akan kuceritakan kepadamu kenapa aku tidak mahu menjadi imam. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melawat ataupun yang berkunjung kepada sesuatu kaum, sesuatu golongan, maka janganlah dia menjadi imam kepada mereka. Waliya ummahum rajulun minhum, tetapi hendaklah seseorang daripada mereka menjadi imam. Bab imam berdiri di suatu tempat yang lebih tinggi daripada orang lain, yakni daripada makmumnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Hammam bahawa Hudzaifah pernah menjadi imam kepada orang ramai di Madain ala dukkan, di atas satu pentas. Fa akhadha Abu Mas'ud bi qamisihi, Abu Mas'ud pun memegang bajunya lalu menariknya. Bila dia selesai bersembahyang, Abu Mas'ud berkata, tidakkah engkau tahu bahawa mereka melarang daripada melakukan begini? Qala, siapa ni? Hudzaifah berkata, memanglah aku teringat apabila engkau menarik aku tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Adi bin Thabit Al-Ansari, beliau berkata, ada seorang lelaki telah menceritakan kepadaku bahawa dia pernah bersama Ammar bin Yasir di Madain, maka diiqamatkan untuk sembahyang. Ammar pun tampil ke hadapan dan dia berdiri di atas pentas, yusalli, untuk bersembahyang, sementara orang lain berada di bawahnya. Hudzaifah pun tampil ke hadapan lalu memegang kedua tangannya, dan Ammar mengikutnya. Ammar pun mengikutnya hatta anzalahu Hudzaifah, sehingga Hudzaifah menurunkan dia daripada atas itu. Apabila Ammar selesai bersembahyang, Hudzaifah pun berkata kepadanya, tidakkah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang itu menjadi imam kepada orang ramai, maka janganlah dia berdiri di suatu tempat yang lebih tinggi daripada tempat mereka, atau lebih kurang begitulah, kata baginda, nahwa dzalik, lebih kurang begitulah maksudnya. Qala Ammar menjawab, lidzalika ittaba'tuka, kerana itulah saya menurut engkau ketika engkau memegang tangan saya. Babu imamati man shalla biqaumin wa qad shalla tilka shalah. Ini bab sembahyang, ini bab seseorang menjadi imam kepada orang ramai setelah dia mengerjakan sembahyang itu. Setelah dia mengerjakan sembahyang itu,
Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahawa Mu'adz bin Jabal selalu bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isya. Kemudian dia pulang kepada kaumnya, datang ataupun pergi ataupun pulang kepada kaumnya, lalu bersembahyang dengan menjadi imam kepada mereka sembahyang yang sama. Sembahyang itu sembahyang yang telah dikerjakannya bersama Rasulullah tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, sesungguhnya Mu'adz selalu bersembahyang bersama Nabi SAW, kemudian beliau pulang lalu menjadi imam kepada kaumnya. Itulah 2-3 bab yang kita baca malam ni. Yang pertama, tentang imamah al-a'ma, orang buta menjadi imam. Tentu dah di sini idhafah masdar ini. Idhafah masdar ni ngaji menaju apa ni? Ada lagi kita hadis ni, idhafah masdar kepada fa'il. Tentu dah ni sini. Tentu dah. Tidak boleh jadi idhafah masdar kepada maf'ul. Yang ni bukan a'ma tu orang buta tu menjadi makmum. Kalau kita kata idhafah masdar kepada maf'ul, bermakna orang buta tu jadi makmum. Orang lain menjadi imam kepada orang buta, bermakna gitu. Dan itu tidak dimaksudkan di sini. Sebab dalam hadis yang dikemukakan di bawah ni menunjukkan bahawa hak buta tu yang jadi tu imam, bermakna dia idhafah masdar kepada fa'il lah. Ada kalanya lebih kuat idhafah masdar kepada lebih kuat idhafah masdar kepada maf'ul. Ada kalanya lebih sedap. Dalam Quran pun ada juga, ada kalanya memang jelas lah, macam di sini idhafah masdar kepada fa'il, jelas tahu mana hadis. Kalau dalam Quran misalnya, walaula fadlullahi an-nas ba'dahum bi ba'd, walaula fadlullahi an-nas, fadlullah, fadlu itu masdar lah. Allahi bagi bawah gitu kan, sebab dia idhafah lah situ, jadi mudhafun ilaih. Idhafah masdar kepada apa tu? Idhafah masdar kepada fa'il. Tahu mana? Sebab ada an-nasa selepas tu jadi maf'ul. Jelas lah, tak lagi lah. Satu je lah boleh. Tak boleh kata boleh jadi idhafah masdar kepada maf'ul. Tak boleh dah. Situ tentu dah idhafah masdar kepada fa'il. So pos sini idhafah masdar kepada fa'il juga. Buktinya yang hadis tu. Nak ayat apa kalau tidak tak sesuai? Memang boleh. Tak jadi masalah lah. Kalau orang buta tu nak jadi makmum, tak jadi masalah. Biasa. Hak boleh jadi timbul kemuskilannya kalau dia nak jadi tu imam. Munasabah sini idhafah masdar kepada fa'il, tak lagi dah. Yang ni ada kalanya dalil yang menunjukkan bahawa idhafah tu idhafah masdar kepada fa'il. Dalil tu dalil hali ataupun kita panggil qarinah. Qarinah tu qarinah haliyah. Ada kalanya qarinah tu qarinah lafziyah. Itu mengikut kaedahnya lah. Mengikut kaedah. Kalau macam ayat Quran tadi, walaula fadlullahin nas, dalil dianya qarinah lafziyah, orang panggil lafaz jelas dah menunjukkan begini. Dan penting benda tu banyak benar tak serupa jadi kesimpulan yang dibuat apabila kita kata gini idhafah masdar kepada fa'il. Apabila kita kata idhafah masdar kepada maf'ul, begini jauh tu kadang-kadang jadi makna dia. Itu sebab penting. Kemudian perawi-perawi yang disebutkan di sini, di antaranya yang menarik perhatian kita, yang dalam kitab ni kalau dia sebut dah tu biasanya dia tidak sebut dah lah, ataupun dia sebut sikit-sikit. Selalunya dia tak sebut dah. Kalau hak baru jumpa dia akan sebut.
Macam di sini Imran Al-Qattan. Cuba kalau ada kitab ni Badrul Majhud boleh tengok. Imran Al-Qattan Ibnu Dawar Abul Awam Al-Basri. Dia ni adalah di antara orang yang khususlah dengan Qatadah. Bukhari berkata saduq yahimu. Dia ni saduq, tetapi keliru, banyak keliru. Daraqutni kata kana kathir al-mukhalafah wal wahm. Dia banyak canggah dengan orang lain lah riwayat dia tu, dan banyak keliru. Uqaili berkata dia ambil daripada Tariq Ibn Ma'in. Dia kata apa? Dia ni berfahaman Khawarij, walam yakun da'iyatan, tetapi dia ni bukan menyeru orang kepada fahaman dia, sekadar dia. Ini isyarat kepada fahaman Khawarij yang sederhana, tidak berat benar. Kalau dia menyeru orang kepada fahaman dia, itu panggil termasuk dalam kaedah ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya. Maka kena beringatlah. Boleh dikatakan semua ulama sepakat mengatakan kalau ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya dan bid'ah itu tidak membawa kepada kekufuran, sekiranya riwayat yang dikemukakannya itu sesuai dengan fahaman dia, tak boleh pakai. Itu kaedahnya. Kalau tidak bercanggah kalau misalnya dengan fahaman dia, tak apa, boleh terima. Itu kaedah. Kalau tidak berat. Kalau berat benar tak boleh. Ini itu sebab penting dia sebut tu, walam yakun da'iyatan. Nasai berkata dhaif. Dia ni dhaif. Dan ada juga dinukilkan daripada Ibnu Ma'in. Saat ini nukil daripada Ibnu Ma'in. Dia Ibnu Ma'in kata laisa bil qawi, tak kuat, dhaif lah. Tapi Ibnu Hibban menyenaraikan dia ni dalam thiqah, orang thiqah. Kita kena ingat yang penting baca ni, dan moga baca kitab ni pentinglah. Kalau tidak, tak ada mana lah kita duduk baca sana semua, tak sentuh sikit apa, biar tahu sikit sebanyak. Gapo dia? Dia kata thiqah. Bila kata thiqah ni, bukan thiqah ni dari segi bahasa. Kalau thiqah dari segi bahasa, bermakna orang yang boleh dipercayai, boleh percaya, kemahlah orang, kemahlah. Tidak, dalam istilah ilmu hadis ni tidak. Thiqah dia tidak semesti hujah. Dia tidak mesti hujah. Hujah tu baru boleh pegang. Hujah, kalau dia kata hujah, orang tu hujah. Hujah tu bukan dari segi bahasa, istilah dia. Hak tu baru boleh pegang. Nak buat dalil, nak buat apa. Kalau bawa kata thiqah tu, tak boleh lagi. Tak mesti lagi. Boleh jadilah dia tu hujah, boleh jadi tidak. Kena tengok keadaan. Artinya thiqah ini satu istilah yang rendah lah. Tetapi salah satu lafaz ta'dil lah, yang ini untuk nak memuji ataupun mengatakan baiklah tentang seseorang itu. Saji berkata saduq, wathaqahu Affan. Ijli berkata Basri thiqah. Memang cara Imam Abu Daud ni, salah satu kaedah dia adalah jadi dalam Sunan Abi Daud ni, dia buat mari seorang perawi yang pada umumnya adalah kecuali jajaran tu. Umumnya dia mari perawi-perawi yang tidak sepakat ulama mempertikaikannya. Kalau ada pertikai, bukan semua pertikai. Hak lagu tu dia ambil lagi. Kalau Bukhari tidak. Itu makna dia kata syarat dia ketak tu lagu mana? Kalau sikit ya kata, ada sikit ya kurang, tak sedah. Ada seorang dua pertikai, tak sedah. Itu makna syarat ketak. Macam Abu Daud ni tidak. Dia mari perawi-perawi asalkan tidak sepakat. Orang mengatakan dia ni tak molek, marilah boleh terima lagi. Itu cara dia lah, cara dia. Apa tujuan dia buat gitu? Dia tak boleh buat mari kau tinggi. Boleh. Nak ayatnya banyak, ada jalan riwayat ni, sesuatu benda yang kita dapat tu tentang semayat gini, tentang bukan satu saluran saja maklumat yang kita dapat tu, banyak. Maklumat tu ada yang orang-orang yang kuat betul, kemah dari semua sudut mengikut penyelidikan ulama ni. Ada yang sederhana,
Ada hak lemah pun ada juga. Bahkan ada hak pendusta pun ada juga. Dia mari juga. Nak rayaknya hak lagu tu pun ada sebut. Ada sebut juga. Hukum agama yang sampai kepada kita ni cukup meluas, jadi umum dah. Umum sehingga macam-macam golongan ada riwayat. Ada meriwayatkannya. Bukan golongan hak betul saja. Hak sederhana pun ada, hak jenis pelupa pun ada, hak jenis rajin keliru pun ada juga. Tetapi dia membawa benda yang sama. Tuan nak bawa benda yang sama. Padahal cerita ni dalam Bukhari pun ada. Kalau kita pertikaikan sanad ni, kita pun kata tak kuat sanad ni. Bagi orang yang mengatakan dhaif, dia kata dhaif lah hadis ni. Dhaif hadis ni tu berdasarkan sanad. Dia isi dia tu ada dalam Bukhari pun ada. Ibnu Ummi Maktum jadi tu imam ni. Itu tujuan dia. Dia nak memperbanyakkan jalan-jalan, saluran-saluran riwayat itu. Supaya kita yakin dengan agama ni. Bukan satu buah saluran, tidak. Baiklah. Nabi SAW menggantikan dia. Istikhlafah tu minta dia jadi khalifah dia. Minta dia jadi khalifah. Khalifah tu mana pengganti lah. Pengganti di sini maksudnya dalam bab sembahyang. Dalam bab sembahyang. Bukan jadi khalifah tu. Khalifah dah. Khalifah dengan arti pemimpin agung. Tidak. Khalifah tu lepas Nabi SAW wafat barulah ada khalifahnya. Tetapi dia guna perkataan istikhlafah dah. Menggantikannya lah. Minta dia menggantikan Nabi SAW bila ketika Nabi SAW keluar pergi perang. Ketika Nabi SAW keluar pergi perang, Nabi SAW sering kali minta dia ni jadi tu imam. Padahal dia tu seorang yang buta. Tu hendaknya dia jadi tu imam, dia ni buta. Kalaulah tak boleh orang buta tu jadi tu imam, macam mana Nabi SAW minta dia? Sedangkan ramai lagi orang lain yang tak buta. Ramai lagi orang lain tak buta. Ini menunjukkan tak apa orang buta jadi tu imam. Bahkan tidak makruh pun. Ni tidak makruh pun. Tak jadi masalah. Tidak jadi kurang sembahyang dengan sebab dia tu buta. Itu hukum yang kita dapatnya. Tetapi setengah-setengah ulama mengatakan orang buta ni makruh jadi tu imam. Dalam keadaan mana? Dalam keadaan mana? Dia ada dalam keadaan. Sebab apa? Dia tak boleh kata secara mutlak gitu. Secara umum, secara borong. Yang ni orang buta tak boleh makruh jadi tu imam. Tak boleh. Kalau lagu tu bercanggah dengan hadis Nabi SAW pula. Nabi SAW minta ni Ibnu Ummi Maktum ni jadi tu imam. Takkan dia suruh orang melakukan suatu perkara yang makruh, ikut hak makruh, hak kurang lah kita. Takkan lagu tu. Dengan sebab itu ulama-ulama membuat kesimpulan. Tidak kata molek dalam semua keadaan. Orang buta ni jadi tu imam. Dalam keadaan ada orang celek lebih alim daripada dia, lebih alim daripada dia ada, dan orang tu tak ada apa-apa masalah, maka ketika itu makruh. Ketika itu makruh. Setengah ulama katalah. Setengah-setengah ulama kata dah. Hak ni ada lah ni. Hak jelek ada lah ni. Dan hak lebih alim lagi daripada dia ada lah. Siapa dia? Sayyidina Ali. Sekurang-kurangnya hak jelas. Lepas tu ramai lagi lah hak lain-lain. Sayyidina Ali dalam perang Tabuk tak pergi. Sayyidina Ali. Nabi SAW suruh dia jaga anak pinak Ali keluarga dia. Dan dia minta Ibnu Ummi Maktum jadi tu imam. Takkan Sayyidina Ali tak pergi sembahyang? Bila Sayyidina Ali pergi sembahyang di masjid, tidakkah dia tu orang lebih lagi daripada Ibnu Ummi Maktum dan dia celek? Walaupun begitu Nabi SAW tak suruh dia. Suruh hak buta. Ini menunjukkan tidak makruh. Apa keadaan pun. Asalkan hak buta tu memang orang molek lah. Molek. Sempurna molek dari segi ilmu dia, bacaan dia, gapo semua molek. Maka tidak ada makruh langsung. Walaupun ada orang hak lebih. Buktinya hak ni lah.
Kalau ada hak lebih daripada dia ataupun sekurang-kurangnya hak sama dengan dia, maka makruh. Setengah ulama kata. Setengah ulama kata tidak. Hak lebih kuatnya di sini tidak. Tidak. Tidak makruh pun. Sebab apa? Dalil sanilah. Lepas tu apa yang Nabi SAW ni tak suruh Sayyidina Ali jadi tu imam? Dia tu lebih lagi. Jawabnya supaya Sayyidina Ali ni tidak sibuk, dan Nabi SAW telah berikan satu tugas besar kepada dia, iaitu jaga ahli keluarga yang begitu ramai. Kalau disuruh dia jadi tu imam pula, tentu dia akan terganggu lah, akan terganggu. Nak jaga masa, nak jaga waktu, akan jadi terganggu. Walaupun dia pergi sembahyang juga, tapi berbeza dengan keadaan tidak sebagai imam ni. Sebab sebagai imam banyak perkara nak baca ayat tu, nak baca ayat ni, kalau panjang-panjang sikit tak ingat, kena baca dulu juga. Ini menyibukkan. Sebab itulah Nabi SAW tidak pesan kepada Sayyidina Ali biar jadi tu imam. Kenapa? Ada lagi pendapat lain yang mengatakan sebab Nabi SAW nak tutup terus jalan. Alasan punca kepada alasan untuk orang-orang kemudian mengatakan, tengok Nabi SAW ada isyarat dah kepada Ali ni, ya, dia patut jadi khalifah lepas Nabi SAW. Tu sebab apa? Tengok dia suruh jadi tu imam. Sebagaimana umumlah Sayyidina Ali sendiri pun buat dalil. Dia kata Sayyidina Abu Bakar lah paling layak di antara kami, sebab semasa hidup Nabi SAW Nabi suruh dia jadi tu imam. Sebelum dia mati pun dia suruh jadi tu imam. Dekat-dekat dia nak mati, dia suruh Sayyidina Abu Bakar jadi tu imam. Sayyidina Ali sendiri pun buat dalil hak tu, orang lain pun faham gitu. Hak Nabi SAW minta jadi tu imam ni, terutama orang tu hak sempurna lah, sebab untuk nak jadi khalifah dalam khilafah kubra, bukan khilafah sughra. Hak ni imamah sughra, imamah kecil ni maksud jadi tu imam sembahyang ni lah. Nak jadi imam hak besar tu tak boleh, dia kena syarat lebih lagi daripada hak tadi. Kalau hak ni buta boleh, hak tu dah ada hak celak, hak banyak lagi, kena ada syarat-syarat yang lain, tak boleh. Tetapi Abu Bakar ni cukup syarat. Nabi SAW suruh dia jadi tu imam. Sayyidina Ali tidak. Supaya orang kemudian ni kira-kiranya hikmah Allah SWT juga, dia tahu dah lah yang jadi berlaku gini, taknya suruh tu Sayyidina Ali. Padahal berapa kali, belah-belah kali ni, belah-belah kali Ibnu Ummi Maktum dia jadi tu imam. Tetapi Sayyidina Ali dia tidak benar. Supaya apa? Orang kemudian ni tak ada alasan. Sebab apa? Orang kemudian ni memang agama benar lah. Nak kata nak menyabitkan Sayyidina Ali ni patut jadi khalifah, tapi dia tak boleh kemukakan hal ni. Tak boleh kemukakan hal ni. Sebab itulah Ibnu Hajar mengatakan boleh juga kita katakan sebab tu bapa Nabi tidak lantik Sayyidina Ali jadi tu imam. Sebab kalau dia lantik jadi tu imam, la wajadat ta'in fi khilafati as-siddiq sabilan. Tentulah orang-orang yang nak kritik, dia boleh kritik lah khilafah Sayyidina Abu Bakar tu. Ni tidak. Sayyidina Abu Bakar memang banyak kali jadi tu imam, Nabi SAW minta dia ganti. Tapi Sayyidina Ali tidak. Tak ada alasan. Kalau lah Sayyidina Ali ni ada juga, orang boleh kata pula. Itu kata Ibnu Hajar. Itu yang kedua. Berapa kali? 13 kali. 13 kali disebut. Yang ketiganya mungkin juga apa yang Nabi SAW pilih dia ni orang buta. Kalau kira kalau tidak Sayyidina Ali pun ada lagi sahabat-sahabat lain yang kerana sebab-sebab tertentu tidak dapat pergi perang. Kerana sebab-sebab tertentu, apa Nabi SAW tak bagi dia jadi imam. Yang ketiga alasan yang ketiga lah, kemungkinan yang ketiga yang disebutkan oleh ulama ialah boleh jadi kerana dia telah kecil hati dengan Nabi SAW pernah satu ketika dulu, walaupun tidak secara langsung, dan Allah SWT telah menegur Nabi SAW kerana dia. Jadi untuk nak menampung waktu
Sebab itulah Nabi SAW bagi keistimewaan kepada dia, walaupun secara tidak sengaja, bukan dengan maksud, bukan dengan memandang remeh kecil dia tu. Dia pergi nak tanya tentang Islam, tentang apa nak mengaji. Nabi SAW duduk mengadap ketua-ketua kafir ni. Sebab dia kira kalau ketua-ketua kafir ni masuk Islam, ramai lagi hak lain-lain tu masuk dengan maksud baik lah. Nabi SAW bukan maksud mengecilkan dia ni muka Islam dah. Kita kokoh itu tak apalah. Ni hak ni jadi dengan maksud baik juga, tidak ada niat sikit pun nak mengecilkan dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tegur dah Nabi SAW. Abasa wa tawalla tu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Al-a'ma di situ hak buta ni lah, Ibnu Ummi Maktum ni lah. Allah SWT tak kenal lagu tu, tak boleh. Hak ni orang nak ngaji, walaupun dia kita kata kurang, walaupun hak di segi sana tu maksud molek juga, tapi kita tak tahu Allah SWT nak bagi hidayah ke tidak. Kalau tak kecek, kalau Allah SWT nak beri hidayah, boleh kurang sikit pun boleh, kecek kurang sikit 10 kali jadi 9 kali kerana nak melewat ni, boleh juga. Allah SWT nak balik hati. Sebab tu Allah SWT tak kenal sebagai pengajaran lah kepada orang kemudian juga. Dan Nabi SAW kerana teguran itu, dia selalu menghormati Ibnu Ummi Maktum. Apabila Ibnu Ummi Maktum mari, Nabi SAW hormat, dia ambil kain serban dia apa, dan dia kata marhaban biman atabani rabbi, selamat datang kepada orang yang Tuhanku telah menegur aku kerananya. Dia apa? Ini semua perbuatan Nabi SAW untuk menampung kira-kiranya kekurangan dia lah, ketelanjuran dia. Dengan begitu Ibnu Ummi Maktum kira-kiranya terubaklah hati dia. Dan kita rasa boleh jadilah dia pun tidak berasa mana, moga dia pun faham maksud Nabi SAW. Dia pun tahu Nabi SAW tidaklah dengan maksud mengecilkan dia, dan ada apa-apa maksud kebendaan yang dia tumpu kepada orang-orang ketua-ketua kafir Quraisy. Dia tidak fikir gitu, kita rasa pun tidaklah berasa benar. Tapi Allah SWT tak kenal, tak sibuk lagu tu. Nak rakyatnya payah nak jadi pemimpin ni, payah. Nak menghadapi orang macam-macam, payah kan? Nak menghadapi orang macam-macam. Sebab tu orang ramai ni tidak nanti lah mana, salah tak kelih ke dia pun dia serati dah. Payah. Dah ramai, kadang-kadang orang ramai salah tak dah tengok dia serati, boleh jadi. Inilah salah tak paling. Kita ni tengok depan kalau tidak berlagu lah. Nak cara nak akad tangan. Payah. Kena melera benda-benda gitu apabila duduk dalam masyarakat, tak dapat tidur. Orang boleh buat benda tu, dia boleh tahan lama, boleh duduk. Isyarat kepada hak tu dah lah. Main dengan masyarakat ni payah. Ini orang masyarakat yang baik ni, Ibnu Ummi Maktum saat ni, sebab kita kata ni, kira-kiranya dia tidak sangka, tak molek lah kepada Nabi tu. Kalau orang lain yang sangka macam-macam, dia tidak sangka. Setara tu Allah SWT tegur, nak ayat payah supaya tak kena. Dengan sebab itu dalam masyarakat Islam ni dia kena faham belaka lah, kena faham belaka. Bukan pemimpin saja kena faham, pengikut pun kena faham juga bahawa pemimpin dia tu manusia juga, dia ada kekurangan dia juga. Bukan pemimpin ni, maksud pemimpin ni luas lah, termasuklah orang alim tu, guru apa pun termasuk dalam belaka. Kita kena faham dia manusia, ada kelemahan dia, ada kekurangan dia. Dengan sebab itu sepatutnya kita kena maafkan sedapat-dapatnya. Kalau boleh ditegur, tegurlah dengan cara yang baik. Itu sebaik-baiknya. Tetapi keadaan masyarakatnya tidak serupa. Setengah orang itu memang boleh lah lagu tu, setengah orang alik belakang je. Ini teguran tu besar maknanya, teguran. Jadi ada beberapa pendapat ulama tadilah. Tentang bapa Nabi SAW minta dia ni jadi tu imam sebagai ganti dia.
Bahkan ada ni Anissa lagi sambungan kepada hak tadi. Ada ulama mengatakan makruh. Hak buta ni jadi imam. Ada ulama mengatakan tidak makruh. Tidak makruh ke mana-mana. Ada ulama mengatakan lebih baik hak buta tu jadi imam. Lebih afdal. Ada juga. Ni yang ketiga. Lebih afdal. Sebab apa? Sebab kira-kiranya satu punca dosa sudah tak ada daripada dia. Berapa banyak kita berdosa kerana mata. Dia tak ada dah. Tak ada fitnah tu. Kerana penglihatan. Dengan sebab itu dia kata lebih afdal. Hak ni pula hak tak setuju ni kata tak mesti gitu. Jangan tengok dari satu sudut. Hak buta tu memanglah dia tak nampak maksiat. Dia tak nampak juga najis kain dia tu. Tak boleh kita kata lebih lalu dia. Tak boleh. Dia tak nampak juga kalau ada najis kau apa mana dia nampak. Harap kau orang belakang. Sebab tu tak boleh nak kata lah, tak boleh nak kata benda ni. Tengok keadaan, tengok keadaan. Sekiranya orang buta tu orang yang cermat, kira-kira ada orang yang jaga dia, dan dia tu orang yang lebih dari segi yang lain, sudut lain lah, cuma buta tu. Dalam keadaan tu ialah mungkinlah lebih. Tapi dalam keadaan dia buta, lepas tu tak ada orang yang cara ke dia ke apa, boleh jadi sedap balik orang kata tidak lebih tu. Gitu. Seterusnya imamati zair. Orang yang melawat, orang yang berkunjung, jadi tu imam. Supaya tadi juga. Yang ni idhafat masdar kepada fa'il juga. Idhafat masdar kepada fa'il juga sini. Yang ni orang yang berkunjung tu jadi tu imam. Lagu mana? Kalau kita pergi ke tempat orang, kita kan patut jadi tu imam, kopok dia patut jadi tu imam. Hak lebih afdal hak mana? Ini bab dia. Cara ke imam ni. Malik bin Huwairith, sahabat Nabi ni, dia pergi ke musalla kami, kata dia ni. Musalla kami, lepas tu orang qamat, bila qamat tu orang pun katalah, kami kata moga dia sabar. Pergi ke depan lah, tampil ke depan lah untuk jadi tu imam. Dia kata suruh orang lain lah, siapa-siapa lah, biar jadi tu imam, nanti nak ayat, kata dia. Gini, aku ada dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa pergi ke mana-mana tempat, kepada mana-mana kumpulan, dia jangan jadi tu imam. Biar salah seorang daripada mereka lah yang jadi tu imamnya. Biar salah seorang daripada mereka yang jadi tu imam. Sebab itulah Imam Ishaq bin Rahway, dia mengatakan orang yang berkunjung ni, pelawat ni, tidak lebih molek kok mana-mana pun. Dia pegang dengan hadis ni, dia pegang kuat dengan hadis ni untuk jadi tu imam. Walaupun dia tu siapa. Sebab ni sahabat ni. Orang lain menganggap dia lebih dah lah. Tak ada orang lain. Tetapi dia tak sih. Orang yang dia suruh tu kira-kiranya tidak sahabat. Dia tak sih. Walaupun ada kelebihan dia. Kelebihan itu tidak dapat menandingi kelebihan orang situ tu sendiri. Tidak dapat. Sebab apa? Hak ni. Dia pegang dengan hak ni. Dia kena orang situ juga jadi tu imam. Lepas tu siapa tak sah nak kah? Tidak, ini bukan masalah sah atau tidak sah. Masalah hak mana lebih afdal. Jadi khilaf ni tentang afdaliyah dia. Tentang hak mana lebih afdal. Jadi di sini hak lebih afdalnya ialah apa? Orang tempatan tu sendiri. Jadi tu imam. Salah seorang daripada mereka. Tetapi ini pun tidak sependapat juga ulama. Ada yang mengatakan kalau hak pergi itu orang yang lebih, orang yang mulia, orang yang lebih alim, lebih baik dia. Lebih baik dia. Memang kita perhati pun dari satu segi maksud hak Nabi SAW nak ni, kita kena perhati isi dia tu lah, maksud dia. Dari satu segi kita tengok, kalau mengutamakan tetamu hak mari, terutamanya kalau tetamu tu orang lebih, ini menarik minat orang ramai tu untuk jadi seperti dia. Kalau dia alim misalnya, dia tu orang Ju, orang pakat nak jadi Ju lah dengan sendirinya. Tengok dia tu di mana-mana orang suruh dia pergi ke depan. Itu satu tarikan. Secara tidak langsung masyarakat ni nak jadi gitu. Di satu segi. Tapi di satu segi yang lain yang Nabi SAW tak bagi tu, supaya kita sebut baru ni lah, dia nak ajar orang tempatan tu sendiri biar boleh jadi
pemimpin. Biar boleh jadi pemimpin. Dan pemimpin itu pula dihormati, disegani. Supaya orang hak mari ni hak lebih ni. Misalnya kata Malik bin Huwairith itu sahabat hak lebih. Dia pun suruh orang ni. Ini adalah satu penghargaan kepada orang di situ. Dan kalau ketua dia tu ketua, dia seorang sahabat suruh jadi tu imam, hak lain ni akan bertambah penghormatannya kepada dia. Itu dari sudut tu. Kedua-dua sudut tu ada kebaikannya. Jadi kita kena tengoklah hak mana yang lebih sesuai dengan keadaan kita. Dengan keadaan kita. Hak mana yang lebih sesuai. Nak kata apa ni? Mesti orang situ, tidak juga. Nak kata mesti orang luar, tidak juga. Tengok keadaan. Baru ni kita sudah jumpa kalau pergi ke rumah, biar tuan rumah tu jadi tu imam. Supaya tadi juga nak suruh anak-anak tu berasa lebih ayah dia, lebih bertambahlah penghormatan dia, bertambahlah sayang dia tu kepada ayah dia. Pasal apa? Ayah dia ni orang gini mau besar mari pun hormat, duduk alik belakang dia. Dari satu segi. Tapi dari satu segi, kalau si ayah saat ni fikir molek nak suruh anak-anak dia ni tengok orang alim ataupun orang lebih ni, pemimpin ni, pergi mana-mana pun orang ke depan. Molek juga. Gitulah. Kita tak boleh nak katalah kau mana-mana secara putus hak lagu ni mesti lebih. Tidak, tak boleh. Bahkan bergantung kepada keadaan. Dia pegang dengan zahir hadis inilah Malik bin Huwairith. Dia pegang dengan zahir hadis ini. Imam Tirmizi selepas mengemukakan hadis ini, dia mengatakan, komen dia apa? Wal amal ala hadha 'inda aktsari ahli al-'ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Qalu sahibul manzil ahaq bil imamah min az-zair. Dia kata amalan orang ramai berlaku, amalan yang dilakukan di sisi kebanyakan ahli ilmunya mengikut hadis inilah. Dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada mereka, hak selepas mereka pun duduk amal lagu inilah yang mengikut zahir hadis ini. Iaitu tuan rumah lebih berhak untuk menjadi imam daripada pelawat ataupun pengunjung. Lepas tu dia kata, wa qala ba'du ahli al-ilmi idza adhina lahu fala ba'sa an yusalli bihi. Kalau tuan rumah tu izin kepada dia, maka tidak mengapa untuk dia jadi tu imam. Ini mengikut setengah-setengah ulama. Ahli ilmu kata begitu. Tak apa kalau dia izin. Artinya kalau dia tidak izin, tak boleh. Tak boleh. Berat lagi lah. Berat lagi. Kecuali kalau pemimpin tu pemimpin agung benar. Pemimpin agung benar. Macam gubernur kau, menteri besar kau, lagu tu lah. Menteri besar orang alim lah. Kalau nak akal sembahyang pun tak betul lah, ke mana lagu tu? Tidak utama lagu tu. Hak ni yang kita sebut ni zaman dulu dalam sejarah Islam ni, kalau jadi gubernur ni menteri besar lah. Dalam sistem dia pakai gubernur. Boleh dikatakan mereka itulah yang jadi tu imam. Sebab mereka pun alim pada masa tu. Gitu. Bab imam berdiri di suatu tempat yang lebih tinggi daripada tempat orang ramai dalam sembahyang. Lagu mana? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Imam duduk di tempat tinggi, atas pentas ke misalnya, atas loteng ke misalnya, ataupun di ni lah tingkat atas, tingkat atas. Lagu mana? Lepas tu dia marilah sini dalam bab ni dua hadis Satu hadis Huzaifah sendiri jadi tu imam. Huzaifah sendiri jadi tu imam. Yang kedua ni Huzaifah jadi tu imam ni Abu Mas'ud yang tegur dia ni, tarik baju dia ni. Hak yang kedua dia pula yang tarik orang Huzaifah. Yang jadi tu imamnya Ammar bin Yasir.
dalam hadis yang kedua. Dia tu sendiri yang jo tarik je. Hudzaifah. Zahirnya menunjukkan bahawa tidak bolehlah tu imam ni duduk lebih tinggi daripada makmum. Tak boleh tu tak boleh lagu mana? Itu persoalan. Tinggi tu tinggi setara mana? Tak boleh. Situ dia ada khilaf pula. Boleh dikatakan kebanyakan ulama mengatakan kalau seorang dia duduk tempat tinggi. Tinggi itu satu perdirian lah. Satu pendirian orang, tubuh orang. Setinggi kalau kita duduk berdiri, setinggi itu. Dia duduk seorang dia. Tu tak boleh. Sekurang-kurangnya makruh. Boleh dikatakan kebanyakan ulama kata gitu. Kalau dia duduk seorang. Tetapi kalau kurang daripada tu, misalnya sekat perut kau, sekat lutut kau tinggi tu, atau pentas sikit, dan bersama dia ada juga beberapa orang, tak apa lagu tu. Tak apa. Sekiranya cara itu tidak untuk menunjukkan kelebihan puak-puak dia kalau duduk di atas tu. Tetapi kalau ada maksud tu, tak boleh, haram. Dalam Islam tak ada begitu. Ada tempat khusus untuk orang-orang tertentu tinggi. Dengan maksud nak menyatakan ketinggian ataupun kedudukan dia, tak boleh, haram kalau lagu tu. Tapi kalau kebetulan lah tidak ada maksud apa-apa, kebetulan tempat tu gitu, seperti mana atas tanah. Kalau atas tanah pun tanah ni dia ada tinggi rendah. Ataupun kalau kita sembahyang dekat tepi bukit, kaki bukit, tu imam tu duduk depan mesti dia akan jadi lebih tinggi. Kalau dia duduk di atas, sekadar tu dalam keadaan hak biasa lah, dalam keadaan biasa. Kerana memang kedudukan tanah tu tidak rata. Tak apa kalau lagu tu. Kalau buat tinggi setara lutut kau kita kata, sekat perut kau kita kata, boleh kira lagi. Sebab apa? Kebanyakan ulama ni faham gitu. Dia faham daripada sini. Kalaulah tu imam tu duduk tinggi, macam mana makmum nak boleh tarik dia? Macam mana makmum ni nak boleh tarik dia? Tentu tinggi, payah nak naik tu. Ni dalam sembahyang ni. Kalaulah daripada, kalau kita andaikan hak ni sebelum sembahyang, sebelum sembahyang dia pergi tarik, apa makna dia kata saya tu tidak di dalam sembahyang ni, tidak lebih kuat mana hak sebelum sembahyang. Kalau sebelum sembahyang pada royak gitu, dia turun diri, apa pegang dia kata sebab tu aku turun ikutlah, menunjukkan dengan maksud baiki tu imam tu dalam keadaan-keadaan tertentu boleh tu kita pegang sikit kau orang duduk tengah sembahyang, ataupun budak kau duduk tengah sembahyang ni duduk depan, kita boleh harap dia, tidak membatalkan sembahyang dia duduk di belakang sikit. Kita nak duduk orang tua ni lebih afdal kedudukannya duduk depan, tak apa, tidak salah. Apalagi kalau budak tu tidak sunat, tidak gapo lagi kan, lebih lagi lah, tak apa tu mana harap dia boleh. Di sini pun begitu. Dan zahirnya menunjukkan apabila dia erat tu dia lakah berhenti gitu kah? Tak ada jelas. Kalau kita mengikut fiqh Syafi'i ke apa, tak boleh. Jangan, tak boleh. Langkah tu tak boleh 3 langkah betul-betul batas sembahyang. Ke depan kau, ke belakang kau tak kira. Sendiri kau orang erat kau tak boleh. Tak boleh lagu tu. Dia kena berhenti. Ni erat lagu mana? Erat dia berhenti. Pasnya erat dia berhenti gitu kah? Tak ada pula tu. Dalam mana-mana hadis menggambarkan cara dia tarik tu tak ada. Kecuali kalau kita katakan dia tahu dah gitu, mestilah dia buat gitu. Tetapi tahu gitu pun sebenarnya tak ada jelas dalam hadis mana-mana. Dengan sebab itulah Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad kata tak apa. Kalau sekadar jangan jauh lah. Hak ni sekadar setara tadi dia boleh harap ni sebab tidak tinggi. Kalau tidak dia nak berjalan, nak naik tangga naik. Oh tinggi benar kan lagu tu. Ni tidak siapa lagu tu ni. Sebab itu kita terjemah dukan tadi dengan makna pentas. Dukan itu dia asalnya daripada bahasa Farsi, dikkah.
Bukan tu bukan makna Kedah. Kalau Kedah tinggi kita kan. Sini tidak makna Kedah ni. Dengan makna pentas, tempat tinggi sikit. Tempat tinggi sikit. Dan pentas tu tidak semesti tempat hak supaya orang ceramah tu. Orang sarah tu macam ni. Macam ni. Kalau macam ni, Tok Imam kena duduk ni, dia nak hundur lah ke mana? Pentas tu tidak semestinya supaya membar tu, tak mesti. Dan ada juga hadis yang menunjukkan Nabi SAW pun naik ke atas membar. Naik ke atas membar. Tetapi membar dia tu pun tidak tinggi juga. Di samping dia tu tidak tinggi. Hanya ada 1, 2 saja anak tangga dia. Tidak tinggi. Sekadar tu dia naik, dia duduk sembahyang atas. Menunjuk kata apa? Kalau beza sikit. Lepas tu dia turun pula. Tak ada pula royak lagu mana cara dia tu. Cara dia nak naik tu dia jalan berhenti-henti kau. Tak ada. Oleh kerana tidak jelas itulah, maka berlaku khilaf. Lepas pada tu hak tadi kan, Abu Mas'ud pegang baju dia, tarik. Bila selesai daripada semayang, Abu Mas'ud kata, mana dia tengah semayang? Tarik tadi, dia tengah semayang. Mu tak tahu ke sahabat-sahabat lari daripada diri di tempat yang tinggi lagu ni? Huzaifah pun kata, memanglah aku tahu, tapi terlupa, kata dia, bila aku duduk situ. Menunjukkan dia tidak perasan mana pentas tu. Tidak. Kalau tinggi nak apa sampai terlupa, tak pernah sabah terlupa tu. Ni dia berasa setara tu tak apa lagi lah tu. Dia kira-kiranya. Ataupun dia terlupa sungguh. Kita katalah dia terlupa sungguh. Tapi boleh tarik tu menunjukkan tidak tinggi benar. Kalau tidak, lagu mana kita kata kalau nak naik tangga, mesti disebut tangga, naik tangga. Tak ada sebut. Ini pentas tu lebih kurang lah pentas tu. Kita kata setakat lutut kau kalau tinggi dia. Sekadar tu. Kira-kiranya boleh langkah turun. Sekali turun gitu. Sebab itulah kata dia, bila engkau tarik aku tu teringatlah apa pada tu. Hak cerita Ammar ni pun lagu tu juga, yang menarik dianya Huzaifah pula. Lepas pada tu kat dia ingat lah kira-kiranya berlaku pula Ammar bin Yasir ni jadi tu imam dan dia jadi makmum. Bila begitu dia pegang tangan Ammar tadi waktu. Bila selesai Ammar selesai daripada semayang, ini juga menunjukkan tengah semayang. Hal tu hal lebih kemahnya. Bila selesai, dia pun kata kepada Ammar, kalau sebelum semayang, dia kata dah lah. Kata tu sebelum semayang lagi lah. Ni dah dia kata tu selepas semayang. Menunjukkan perbuatan tarik tadi ketika tengah semayang. Tak apa aku tu. Katakanlah kita jadi tu imam, kita terbatal. Kita pun turun ke bawah sikit, eret orang bawah tu biar dia naik cepat kita. Tak apa lagu tu. Eret lagu tu. Kita turun lah. Jangan buat kerah. Sebab itulah Nabi SAW kata dah, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Hendaklah duduk di belakang aku tu hak cerdik-cerdik, hak ada fikiran. Lama kan kita duduk di belakang nak ambil kelebihan hasah pertama bergomanya, tapi orang ingat kita buat kerah, tak erti. Kita lah duduk di belakang tu imam, kalau orang lain kena kona pula nak pergi kat tu imam tu. Kena kona. Dia tu hak betulnya. Betul-betul dari belakang tu imam, dia pula buat tak pandai pula. Dia kena faham. Apabila orang pegang gitu, eret tu. Pergi duduk tempat tu imam. Ini beberapa keadaan. Tadi kalau saja-saja atau ada sebab, misalnya tanah tu situ tinggi, tak apalah. Tapi kalau sengaja ditinggikan untuk menyatakan kelebihan dia, itu tak boleh, haram. Lepas tu duduk di tempat tinggi, boleh jadi kerana dia uzur. Boleh jadi juga dia tak boleh turun. Lagu mana kalau dalam keadaan tu dia tak boleh turun. Apa tadi kalau tidak tinggi sangat, tak apalah. Tetapi kalau dia boleh turun, boleh turun. Ini dia tak boleh turun.
Seperti mana sahabat-sahabat Nabi ikut Nabi semaya, Nabi duduk atas loteng dia, sahabat duduk bawah. Ada lagu tu. Sebab bukan semua sahabat naik atas, tak muat tu ramai. Hak masa pergi melawat dia jatuh daripada kuda dia kan, geliat tu. Nabi SAW duduk atas loteng dia. Adalah naik duduk atas loteng semaya sekali dengan dia. Nabi SAW kata, innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih. Idza qama kamu berdiri, faqumu. Apabila dia duduk, kamu duduk. Kalau dia sembahyang sampai berdiri, kamu berdiri. Kalau dia sembahyang sampai duduk, duduk. Masa tu Nabi SAW sembahyang sampai duduk, muka dia uzur. Hak lain berdiri. Nabi SAW kata gitu, suruh duduk. Duduk. Ramah tu hak begitu. Ada pakai bawah. Menunjukkan boleh. Kalau sebab uzur, nak turun payah. Dan kita nak sembahyang juga dengan dia, boleh. Tak apa. Tetapi kena ada orang atas tu duduk sekali dengan dia. Dia duduk seorang, tak boleh lagu tu, tak boleh. Hak bawah ni tak nampak, tak boleh lagu tu. Tidak kata syarat tu imam ni kena duduk bawah, tak mesti. Tetapi hak terlebih baiknya begitulah. Misalnya kalau masjid gini, hak bawah ni baik. Kalau ada banyak tingkap pun tak apa. Hak lebih baik duduk bawah, tapi tidak mesti. Sebab Nabi SAW ada sembahyang atas. Dia sembahyang atas. Ada hak duduk bawah, ada hak duduk atas. Tapi syaratnya kena ada hak duduk atas sekali dengan dia tu. Dia hak duduk bawah ni nampak, gerak geri dia tu. Jangan siapa tak nampak. Kalau tak nampak tak boleh. Kalau tak nampak. Begitu juga kalau dia hanya bunyi saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tu Allah Akbar. Hak mana? Allah Akbar sujud ke hak rokok? Tak tahu. Tak jelas. Dengan sebab itu tak boleh. Kena nampak. Begitu juga kalau hak ni hak bertingkat-tingkat. Kalau hak terpisah gitu. Boleh macam masjid ni. Boleh. Tapi syarat dia kena nampak, kena bersambung. Tak boleh tidak bersambung sampai tak nampak. Nak bergantung kepada speaker saja tak boleh. Kalau mampu speaker, tak boleh. Dia nampak tu penting. Dengan sebab itu, kalau orang perempuan pun, dia apabila nak sembahyang dia kena buka sikit. Tabir dia kalau ada di belakang tu. Kalau setengah-setengah tepat tu dia tepi, dia kena buka. Biar nampak. Gerak geri tu imam. Biar nampak. Kalau tak nampak tak boleh. Ini boleh jadi kalau kerana uzur. Itulah bab tentang imam duduk lebih tinggi. Kalau imam duduk lebih rendah, imam ni biasanya kita kata untuk lebih dia lah, dia tu lebih. Kalau duduk tinggi tu nampak lebih dia, ada kemungkinan lah dengan maksud lebih. Tapi kalau duduk bawah ni kira-kira aja tak ada lah maksud lebih tu. Tetapi molek ke lagu tu? Tidak molek. Hak molek je duduk biasalah, kecuali kalau dia duduk di tempat yang memang rendah. Misalnya di kaki bukit ke, kiblat tu arah ke bawah. Dia duduk depan oleh bawah lah. Makmum tu duduk lebih tinggi, tak apa. Kalau lagu tu tak jadi masalah. Tetapi kalau sengaja tu imam tu duduk bawah, tu tak boleh, saja-saja. Supaya Syiah buat di Iran tu kan, duduk dalam lubang dia tu imam. Dalam lubang. Dia ada falsafah dia sendiri. Dia ada falsafah dia sendiri. Moga imam yang kedua belah dia tu kan masuk dalam lubang kan, nusuk dalam lubang. Bila orang jadi tu imam ni, dia isyarat kepada imam tu, isyarat kepada imam tu. Dia ada falsafah dia. Imam tu duduk dalam lubang, isyarat kot tu. Imam yang kedua belah dia, tak boleh pakai tu. Tak boleh pakai. Tetapi kalau memang rumah tu memang ada rumah bawah tanah, tu imam duduk bawah ramai, lepas tu lain duduk atas, tak apa, tak ada masalah. Kalau tidak ada apa-apa falsafah lah di sebalik itu, ada sajalah, saja. Memang dia lebih mudah, lebih selesa duduk di bawah, tak apa. Di bawah lebih panas kau, kalau keadaannya kalau tempat sejuk, lebih baik duduk di bawah, lebih selesa, tak apa. Itulah habislah bab tadi.
Cumanya hak tadi terlupa tadi, hak bab imam orang buta tadi kan, ya ada kaitan juga dengan orang yang kurang, yang ada kekurangan lain. Buta itu pun satu kekurangan lah kita kata. Walaupun dia kurang, boleh. Bagaimana dengan kekurangan yang lain? Kekurangan yang lain. Itu kita balik kat tadi lah. Sebab kalau nak pergi kepada tajuk baru ni panjang pula bicara dia. Hak tadi buta. Kalau hak lain, dia tepok ke, ataupun itu dalam bentuk fizikal lah. Kalau dia tu fasik, kurang juga. Kalau dia tu hamba, kurang juga dari segi darjat dia. Kalau dia tu anak zina misalnya, macam mana? Kurang juga tu. Termasuk dalam bab tu belakang. Termasuk dalam bab tu. Iaitu dalam keadaan ada orang yang sempurna, ia cukup syarat lah. Yang pandai, tidak ada kelebihan lah demo tu. Tidak diutamakan demo tu. Kena utamakan hak sempurna. Sebab iman-iman ni isyarat kepada menjadi pemimpin lah. Nak jadi pemimpin ni seperti mana nak jadi imam besar, imam agung, banyak benar syarat-syarat dia tu. Syarat-syarat dia tu kalau kita perhati menggambarkan seorang yang sangat sempurna lah, sangat sempurna dari apa sudut sekalipun. Sempurna dia. Begitulah juga imam hak kecil ni tadi, sepatutnya gitulah. Hak Ibnu Ummi Maktum tadi seperti kita kata tadilah, ada macam-macam pendapat ulama. Di antaranya yang ketiganya tadi yang menyebutkan sebab Nabi SAW nak tampung ketelanjuran dia tu, nak tampung ketelanjuran dia tu, sebagai nak ambil hati dia lah, nak ambil hati dia. Kalau kita ambil kira hak tu, tak ada lah sebab hak kurang tadi, tak ada. Ada pun hak lain, misalnya kita kata hak fasik, kurang dia hanya pasal apa? Dia tidak ambil berat lah tentang hukum Allah SWT, larangan Allah SWT, tak ambil berat. Situ kurang dia. Bila tak ambil berat, tak sempurna. Sedangkan kita nak gapa-gapa dia sempurna. Anak zina begitu juga, dia tidak sempurna. Sebab apa? Tak, bukan kerana dia tu sendiri. Dia tu sendiri tak ada apa, supaya orang lain lah juga. Tetapi kerana kira-kiranya, pada umumnya dia tidak mendapat pendidikan yang baik sebab tak ada ayah, tak menentu, tak tahu siapa dia. Gitulah kira-kira. Begitu juga dengan hamba, dia tidak bebas untuk belajar, untuk gapo. Kira-kiranya dia kurang secara umum. Tetapi kalau dia ada kelebihan, lebih benar, dan orang lain kurang jauh daripada dia, hanya semata-mata kerana tadi, tidak juga. Jadi diketepikan dia, kena utamakan dia juga. Yang ulama kata dia tu tak boleh, hak ni macam anak zina, macam apa nama ni kita kata hamba ke apa tu, sebab alasan mereka ni kira-kiranya orang ni tidak dapat peluang untuk belajar dengan baik, maka dia akan jadi kurang daripada orang lain, dan dia pun sibuk fikiran dia tu tidak betul-betul tenang untuk mendapat khusyuk, nak dapat ini semua ni khuduk di hadapan Allah SWT. Seorang tu kena betul-betul tenang. Nak tenang tu dia kena orang merdeka dan orang yang jelas keluarga dia, barulah dia tidak serabut. Gitu. Itu alasan dia. Tetapi kalau dia tu kita tengok tak ada apa-apa, dah hak lain kurang jauh, maka tidak ada sebab untuk kita nak pencilkan dia ataupun ke bawahkan dia, tak ada sebab. Begitulah masalah iman ni. Walaupun kita tengok di sini hak buta boleh, hak gini-gini boleh, kena ambil berat juga hak ni, kena ambil berat juga. Ibnu Ummi Maktum ni selain daripada dia jadi tok imam, Nabi SAW suruh dia jadi tok Bilal pun. Yalah juga dia ni tok Bilal juga. Kelebihan banyaklah Nabi SAW bagi ke dia. Sebab apa? Dia pergi perang apa tak ni? Kalau tidak dia rasa ketinggalan benar dia. Ini menunjukkan Nabi SAW dijaga orang-orang yang kurang sana. Kalau dia tak boleh buat benda ni, tak dapat kelebihan ni, untuk dia ni berasa tidak ketinggalan, kita beri peluang kepada dia untuk dia buat kebajikan yang lain dalam bentuk-bentuk lain. Itu cara Nabi SAW. Dan bagi kita pula, hak tu dia lah. Bagi kita kena ambil hal lah benda ni, tak boleh mudah-mudah. Walaupun kata dalam hadis gini, hak ni dia ada hal dia sendiri.
Ada keistimewaan dia sendiri, ada sebab latar belakang dia sendiri. Tetapi untuk umum kita kena teliti sikit. Sebab apa? Kalau dalam hal makanan pun kita ambil berat kan. Kedai ni tak saya makan apa cemar. Kedai ni tak tutup molek, masuk debu gapo. Lalak tu. Kedai ni caduh. Kita kata tak sah. Kedai ni setara makan tu pun kita ambil berat. Hak ni makanan rohani kita. Jadi kita kena ambil berat. Itu tujuan yang belajar bab imam. Belajar bab imam semaya sekarang. Lepas tu lebih lagi pada tu imam hak lain. Imam hak lebih besar lagi. Hak idealnya, hak moleknya lagu mana. Itu dia pengajaran dia di sebalik cerita imam. Lepas tu kita pergi kepada bab seterusnya imamati man shalla biqaumin. Sekat itulah. Wallahu